نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Sayyidul Fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para alim ulama, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, akhwatal iman rahimani rahimallahu ta'ala jami'ah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat bersama-sama kembali untuk meneruskan perbincangan kita dalam kitab Ushul Dakwah yang dikarang tulis oleh Syekh Abdul Karim Zaidan rahimallahu taala, yang mana kita masih lagi membicarakan dalam bab amal soleh, yang mana tajuk yang terakhir kita bincangkan pada minggu yang lepas ialah pentingnya ibadah solat. InsyaAllah pada malam ini kita sambung dengan hikmah sembahyang, hikmah solat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi darain amin. Kata pengarang kitab, sembahyang atau solat mengandungi rahsia dan hikmah, dan sebahagian dari hikmah solat tidak dapat kami kemukakan di sini. Seseorang Muslim yang mendirikan sembahyang dengan penuh kekhusyukan dan dengan penuh konsentrasi fikiran dan perasaannya terhadap apa yang dibacanya, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun doa. Sembahyang dimulai dengan ucapan Allahu Akbar yang mengandung pengertian bahawa kebesaran dan keagungan hanya bagi Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Agung. Maka apabila seseorang hamba berhubungan dengan Tuhannya yang Maha Besar, yang Maha Mulia, tentunya dia tidak akan merasa takut dan gentar menghadapi selain daripada Allah. Begitu juga doa-doa yang terkandung dalam sembahyang mengajarkan seseorang Muslim tentang erti kehambaan yang sebenarnya kepada Allah, melepaskan dirinya dari belenggu perhambaan selain Allah, dikeluarkan dari hatinya semua sifat-sifat pendurhakaan dan menyerah serta tunduk kepada Allah semata. Hadirin hadirat muslimin yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lepas kita membicarakan tentang beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang pentingnya ibadah solat yang merupakan teras kepada amal soleh kita.
Yang mana seperti mana yang kita bincangkan yang lepas, ibadah ni ada ibadah khusus dan ibadah umum. Maka ibadah khusus itu dia berkaitan dengan waktu, seperti solat fardu. Ada masa, ada ibadah khusus itu yang berkaitan dengan tempat dan juga waktu, seperti haji. Puasa pun berkaitan dengan waktu. Jadi tuan-tuan yang macam Allah SWT itu ibadah khusus. Manakala ibadah-ibadah umum ni banyaklah kan, yang kita buat selain daripada perkara-perkara wajib, perkara-perkara yang sunat, itu adalah ibadah-ibadah umum yang semuanya sekali itu kalau kita buat dengan niat lillahi ta'ala, khusus kepada Allah, niat kerana Allah, dan yang kita buat itu ada dalam syariat Islam, ikut Nabi SAW, maka dapatlah kita akan ganjaran pahala yang akan menemankan kita esok bila kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita bincangkan yang lepas berkaitan betapa pentingnya ibadah solat ini, yang mana esok apabila kita mati menjadi persoalan yang pertama-tama sekali akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah solat. Kata Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abd bis salatihi. Perkara-perkara pertama nanti yang akan ditanya, yang akan dihisab pada diri kita ni sebagai hamba ialah solat kita ni. Kalau solat kita ni fa inna salahat faqad aflaha wa anjah. Kalaulah solat kita itu berjaya, dia baik, sempurna, maka faqad aflaha wa anjah, maka kita akan berjaya insya-Allah, dan diterima semua amalan-amalan yang lain. Tapi sekiranya wa inna fasadat, sekiranya solat kita tertolak, maka dia akan menatijahkan faqad khaba wa hasara. Dia akan menatijahkan kepada tertolak seluruh amalan-amalan yang lain. Ini yang kita kena ingatkan kepada keluarga kita, masyarakat kita pada hari ini, kan. Perkara penting dalam kehidupan kita selepas kita Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sembahyang kita ni. Sembahyang kita ni lah yang orang akan lihat, Allah akan lihat, Rasul akan lihat sebagai tanda-tanda iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita dalam solat ini, kata Nabi SAW, dia sebagai pemisah antara orang Muslim dengan orang yang bukan Muslim. Solat, sembahyang ni, kan? Bainal abdi wa bainal kufri tarkus salah. Dan Nabi SAW perbezaan antara hamba Allah dan orang-orang kafir ialah solat dia. Maka kalau kita tak solat, samalah kita ni seperti orang-orang kafir. Itu beza. Jadi apa hal sekalipun dalam kehidupan kita ini, solat tidak boleh kita abaikan. Solat tidak boleh kita pandang ringan-ringan. Walaupun hari ini ramai orang tak solat sebenarnya, kan. Ini kerja-kerja kita semua. Yang penting tuan-tuan yang dengar ni, kita kena sampaikan kepada ahli keluarga kita. Jangan sampai ada di kalangan ahli keluarga kita ni, yang kita elok-elok datang solat, anak kita tu dekat padang bola lagi tak solat. Kita datang solat, anak-anak kita ada lagi kat kedai, kat tepi jalan, longgok sana, longgok sini. Kita tak nak begitu. Bukan kita seorang nak masuk syurga. Kita Islam ni, kita nak semua orang Islam masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita jaga. Sebab apa? Tuan-tuan pernah dengar kehidupan kita ni, orang yang tak solat, apabila dia mati dalam keadaan dia meninggalkan solat, ketika dia nak sakaratul maut saja pun dia sudah mengalami seksa yang teramat sangat dalam sakaratul maut itu, kan? Orang yang tak solat sedang dia Islam dengan orang yang solat lagi Muslim, kan? Apabila sampai pada sakaratul maut itu, dia akan mengalami beza. Ini bukan beza kita, beza.
Beza antara orang nak solat, orang yang solat dia mati dengan orang yang tak solat dia mati. Nabi sebut ada beberapa seksa sakaratul maut ketika dia nak mati. Antaranya dia akan mengalami rasa yang sangat lapar ketika nak mati. Dan dia akan mengalami rasa yang sangat dahaga ketika dia nak mati. Mungkin saya pernah cerita dengan tuan-tuan dulu kan. Seorang perempuan nak mati, dia minum 7 jug air. Bukan air kosong, air sasi. Air dia minta. Kurus je orangnya. Nak sakit lama. Air, bagi air masak ni, air putih nanti ni kan. Tak ada, geleng kepala. Nak air apa? Sasi. Nak air sasi tu, beli FN sasi tu, bancurkan dengan air kan, bagi minum 7 jug besar macam tu. 7 jug dia minum. Selepas habis minum, qalu inanillah, tapi perut dia tak kembung pun. Mana pergi air kan? Tu. Jadi saya kata ini semua adalah tanda-tanda kita sakaratul maut. Semua orang bila nak sakaratul maut memang dahaga. Sebab itu sunnah Nabi. Tuan-tuan tengok kan sirah, bagaimana Nabi SAW ketika sakaratul maut tu dia celupkan tangannya dalam bekas kan. Nabi hendam tangan dalam bekas, sapu dekat muka. Sebab itu antara sakaratul maut memang saat-saat yang sangat memedihkan dan memeritkan bagi kita semua, termasuk yang bercakap ni esok. Tapi kita boleh ikhtiar dengan Allah agar diringankan sakaratul maut kita tu. Sebab itu ingatkan balik kawan-kawan kita yang tak semayang, yang leka, kerja sibuk. Pangkat waktu kerja saya sebut juga, pangkat boleh tepat tapi semayang tak boleh buat kan. Ini kita kena ingatkan ahli keluarga kita. Kita lah tuan-tuan yang dengar majlis-majlis ilmu ni lah yang menjadi juru bicara kepada lidah Nabi SAW. Sampaikan, ajak kepada orang kebenaran. Jumpa jiran-jiran kita ni, giling-giling karya kita ni, jomlah sembahyang jemaah kat masjid. Jangan putus asa kan. Jangan putus asa. Ajak, jomlah sembahyang, jom sembahyang. Nanti kalau dia ada sembahyang dekat masjid ada kuliah, waktu hari ni ada kuliah subuh kan. Kita ajak. Mulianya majlis ilmu ni tuan-tuan kan. Kalau hari ni sekarang ni saya tengah kuliah, tuan-tuan buka Quran, baca Quran kan. Buka Quran, baca Quran. Walaupun baca Quran tu nampak baik, tapi apabila bertemu dengan majlis ilmu, wajib tutup Quran, dengar majlis ilmu. Tu beza majlis ilmu dengan kalau kita baca Quran. Keadaan mulianya majlis ilmu itu. Tak kisahlah siapa pun yang duduk kat depan ni, bila ada majlis ilmu kan, maka kita kena tinggalkan perkara-perkara yang lain, duduk dalam majlis ilmu, sebab dia penuh dengan keberkatan. Malaikat-malaikat semua turun. Ini bila kita esok nak meninggal tak solat, memang kita akan rasa kedahagaan dan kelaparan yang teramat sangat. Ini siksaan waliyazubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada Allah tentang sakaratul maut yang sangat menyiksakan ini. Ini solat. Baik, maka apa yang kita bincangkan pada malam ini ialah hikmah solat. Tadi kepentingan solat, hikmah solat. Solat ini kan, kata Syekh Abdul Qadir Zaidan, seorang muslim yang mendirikan sembahyang dengan penuh khusyuk. Khusyuk kita ni nak dapat khusyuk Nabi tak dapat lah 100% kan. Kita ada sini yang memang sembahyang lupa dunia kat tangan. Angkat Allahu Akbar, hilang dunia dah. Memang ingat Allah je. Daripada awal Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, baru ingat dunia balik. Ada sih? Tak ada kan? Tak ada. Tanya Pak Imam pun tak, saya rasa kan. Saya Pak Imam, saya pun tak pernah rasa nak khusyuk tu 100%. Tak pernah. Sebab itu kita lepas sembahyang kita istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah 3 kali sunatnya tu kan. Mohon pada Allah, minta agar ibadah kita ni diterima oleh Allah, sebab kita berada dalam serba kekurangan sembahyang ni, hamba kita ni hamba. Lepas top up dengan qabliyah, ba'diyah kan, kita kan macam itu. Ada sembahyang sunat itu yang menyempurnakan solat fardu kita, maka buat, jangan kita tinggal. Kadang-kadang saya pelik, ada orang sembahyang dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus bangun kan, terus bangun.
Walaupun dia ada urusan dunia sekalipun, adabnya duduklah sekejap, astaghfirullahalazim, minta pada Allah. Sebab ini kan doa. Tengok dalam ni pun cerita dah kan. Syekh Abdul Qadir kata apa kan? Kita penuh khusyuk terhadap apa yang kita baca, baik daripada ayat-ayat Quran maupun doa. Maupun doa. Selalu saya cerita tuan-tuan kita, benda sunat ya tuan-tuan, sunat. Saya dulu masih muda-muda pun tak buat benda ni, larang kan, asal semayang. Asal semayang. Tapi bila kita duduk dengan orang alim ni kan, betapa benda sunat itu menjadi kunci kepada khusyuk kita dalam solat kadang-kadang. Contoh, kita duduk antara dua sujud, 8 doa tu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu semua kembali dhamir dia kepada kita. Allahumma firli kan, li tu kembali kepada kita. Warhamni semua kembali kepada kita, doa kan. Pernah tak kita menghayati doa-doa ini, 8 doa ni dalam solat kita? Ataupun sekadar Allahu Akbar, Allahu Akbar kan? Tak pentinglah, yang penting kita sembahyang. Yang penting kita sembahyang. Itu keadaannya. Ada satu hari saya beri tazkirah. Saya kata kita sembahyang ni kan, bila menghadap Allah, sempurnakanlah penampilan kita kepada Allah. Sempurnakan penampilan kita. Ya bani Adam huzu zinatakum indal masjid, kata Allah. Wahai anak Adam kan, hiaskanlah diri kamu ketika kamu datang ke masjid untuk solat. Maksudnya apa? Maksud kita kena pakai yang pakaian yang baik. Bukan sekadar pakai t-shirt kain gombang yang renyuk 1000 tu kan, ataupun pakai apa yang patut. Bukan pakai yang secara adabnya itu kita nak menyembah Allah. Saya kata apa? Kita ni nak jumpa orang besar pun kita pakai cantik. Nak jumpa yang Dewan Agung lagi lah pula. Nak jumpa Perdana Menteri, nak jumpa Menteri Besar Johor pun kita kena pakai cantik. Cuba pergi jumpa Sultan Johor pakai selipar Jepun kan, pakai seluar parah lutut macam baju kat depan I love PM, contoh begitu. Agak sanggup tak? Siapa sanggup ni? Orang seramat ni saya tanya. Kalau sanggup, jom besok kita jumpa Sultan. Secara realiti dia tak sanggup. Nak jumpa Sultan pakai semat, pakai saya cantik kan. Kalau dapat anugerah pakai baju bersamping apa semua, macam nak nikah lagi dia, contoh begitu. Itu kita jumpa dengan manusia, makhluk. Walaupun dia sultan, tapi yang kita nak jumpa 5 waktu sekali, 5 kali sehari semalam ni adalah Tuhan pencipta yang maha agung, yang maha pencipta. Takkanlah kita datang masjid pakai lebih kurang kan, baju yang tak basuh 3 hari, perempuan pakai telekung yang tak basuh sebulan, contoh. Kita cuba kita fikir tentang fikir, betul tak saya cakap? Begitu. Tapi ada orang jawab balik, alah ustaz, yang penting bersih pada pakaian, badan dan tempat, sah solat, kata dia. Dia menjawab balik tu kan. Mana beza? Takkanlah kata dia orang kaya dengan orang miskin, takkanlah ustaz nak samakan kena pakai cuma pakai cantik-cantik. Dia kata begitu kan. Saya kata semayang ni bukan belajar fiqh saja. Semayang ni ada tauhid. Semayang ni ada tasawuf. Kalau kita belajar sekadar ilmu fiqh saja, tuan-tuan, cukup dah tuan-tuan pakai kain sekeping je, balut-balut atas pusat dengan bawah lutut semayang. Sah tak? Sah. Kalau dalam fiqh kita dalam fiqh saja, kita semayang pakai kain cap gajah ke cap kambing ke tak kisahlah, balut, gulung kain kan, macam Pak Pandir tu, pakai atas sikit mata pusat, bawah sikit pada lutut, semayang Allahu Akbar. Sah tak semayang? Sah. Dalam fiqh sah. Sebab dalam fiqh meletakkan syarat sah solat, bersih pada badan, tak ada najis, tak ada kotoran, bersih pada pakaian, bersih pada tempat solat. 3. Tapi kalau kita belajar tauhid, nak mengagungkan Allah ni tadi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung kan, nak jumpa sultan pun kita kena pakai cantik, dan jumpa Allah macam mana pula?
Yang kedua, tasawufnya pula kan, kita tasawuf, kita nak jumpa dengan Allah, jumpa sultan pun berapa kali tunduk kan. Protokol aduh kan, saya ni pergi kursus protokol makan beradab dengan sultan. Aduh tuan-tuan, makan suap sekali, kunyah dulu, sandal dulu kunyah, baru nak ambil balik, lapar lah kan, memang tak makan lah. Itu beradab, makan beradab tu, makan berprotokol. Kita semayang, kita semayang, kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Secara tasawufnya, kesufian kita ni, akhlak kita, mestilah kita kena pakai cantik-cantik, berwangi-wangian kan, bersugi. Sunat hukumnya jangan sembahyang subuh tak basuh, bangun sembahyang subuh, bangun pagi tak basuh mulut, tak komo apa semua, ambil sembahyang, komo-komo sikit ambil sembahyang, Allahu Akbar sembahyang. Masa tu rapat-rapat, sekarang ni mungkin tak bau sangat kan, bau rapat, bau mulut waktu tidur malam tu, orang sebelah pun terbatuk-batuk. Contoh, itu mengganggu orang sebelah, sedang kita nak menghadap Allah, bercakap dengan Allah ni, Rabbi firli, contoh Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita berbicara dengan Allah. Mulut kita itu dari sudut tasawuf, akhlak, dia tak bicara tentang fiqh. Ini adab kita semayang. Sebab tu Allah SWT sebut dalam Quran dah, wahai anak Adam, perhiaskanlah diri kamu, berhiaslah kamu ketika kamu datang ke masjid. Allah sebut tu dalam Quran. Dan makanlah daripada makan-makan yang baik. Ni tuan-tuan, jadi pesan semua kita ni, tuan-tuan okey lah ni, nampak salam, Alhamdulillah, pesan baik-baik kita kan, pada keluarga kita, anak-anak kita, kelas semayang, isi kita semayang, pastikan ada pakaian khas kita untuk solat, sebab yang kita sembah adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa. Tu tadi Rabbi fili, ambil bacaan tu kita hayati. Allah Rabbi firli, maksudnya apa? Ampunkan dosa aku. Rabbi firli warhamni, rahmati aku. Wajburni, apa wajburni tuan-tuan? Ibadah aku. Warfa'ni, angkat darjat aku. Warfa'ni, warzuqni, apa warzuqni? Rezekikan aku. Warzuqni, Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini, beri hidayah padaku. Wa'afini, yang ketujuh, wa'afini, beri keafiatan padaku. Wa'fu anni, dan ampunkan dosa-dosaku. Para ulama bicara, apa beza Rabbi firli dengan akhir sekali wa'fu anni, apa beza? Rabbi firli, kita minta Allah ampunkan dosa-dosa kita. Wa'fu anni, kita minta dengan Allah padamkan seluruh perbuatan jahat kita untuk ke akhirat tak dipaparkan. Itu beza. Rabbi firli, kita minta Allah ampunkan dosa-dosa kecil kita dan sebagainya. Tapi wa'fu anni, untuk Allah padamkan, tutup buku dosa-dosa kita yang tak baik itu. Itu kita minta duduk dalam antara dua sujud je tu kan. Sebab tu jangan terburu-buru kalau kita solat semayang kan, kita semayang jemaah ni tuan-tuan. Ini benda berulang, tuan-tuan semua tahu kan. Kuncinya, keynya kita semayang berjemaah ni ialah ketika imam angkat takbir Allahu Akbar, barnya imam, baru kita ikut Allahu Akbar. Bukan imam Allah kita akbar dah. Contoh, imam Allah sujud rokok, kita dah sujud dulu daripada imam. Tak. Kunci dia, sebab apa para ulama bahas ni, sebab semayang bila tak nampak, ada satu tempat dalam siramat ni, semayang asar, imam dia terlupa rokok. Macam tuan-tuan nak ikut ke tidak? Imam terlupa rokok, Allahu Akbar, makmum semua rokok kan. Lepas tu imam tak dengar, makmum tak dengar imam sampai Allah liman hamidah, dengar imam Allahu Akbar. Ketika imam Allahu Akbar, makmum sampai Allah liman hamidah, tengok imam dah duduk antara dua sujud. Bila masa pula imam ni rokok, sampai Allah tak dengar. Begitu macam nak ikut ke tak nak ikut?
Itu. Jadi apabila syarat kita semayang, kita tak nampak imam, kita belakang kan, contoh imam. Tiba-tiba imam mikrofon rosak. Imam rosak kan. Maka suara imam tidak didengari. Pak Bilal belakang kena sahut kuat sikit suara. Baru dah kuat suara. Kalau Pak Imam dah ada mikrofon, Pak Bilal tak payahlah sami Allah Rabbana walakal hamd. Macam Mekah pula dia nak buat. Kan? Tak payah. Cukup imam dengan suara mikrofon dia tu sami Allah tu didengari oleh semua makna semua jemaah. Jadi apabila kita semayang, saya nak cerita tentang apa semayang. Apabila kita semayang aja, key dia tu, kunci kita nak bergerak itu ikut imam ialah selepas imam Allahu Akbar. Bar itu baru kita Allah. Kalau imam sami Allahu liman hamidah, dah tu baru kita sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar, bar tu sujud, baru kita gerak sujud. Sebab apa yang berlaku, kadang-kadang perbuatan kita mendahului imam. Mendahului imam. Pula tu imam tua kan. Allahu Akbar. Bar tu dia baru nak turun. Tu. Bar tu baru dia nak turun. Makmum dah sujud dulu dah. Ini kalau macam gitu kena beritahu imam. Imam tak boleh macam ni sebab dia mengelirukan makmum. Contoh begitu. Jadi tuan-tuan, kita sembahyang kata hari ni, sembahyang minggu lepas saya beritahu kaki kita ni kan, bukan ikut sejadah kita. Bukan ikut sejadah kita. Kita kena ikut tumit jemaah kita. Kalau kita ikut sejadah kita bawa sejadah sendiri, ni kita okey lah. Bilik kita ni ada tempat panduan kaki. Itu pun ada lagi jemaah kita yang semayang dia ikut sejadah. Cuba tuan berhati. Jadi kalau kita duduk sebelah dia macam kita kena tegur dia, undur belakang sikit. Itu Jumaat lepas saya semayang dekat Pahang, Gambang. Jumaat lepas ni saya semayang kat Gambang. Imam dia sebelum semayang dia tegur, pastikan tumit tuan-tuan bukan ikut sejadah. Saya kata kan, teringat saya kuda kat sini. Dia dengar kot imam tu. Masa saya kuda kat sini dia dengar je. Dia tegur, tuan-tuan pastikan tumit tuan-tuan tidak ikut sejadah, ikut tumit rakan sebelah. Saf tu kita dah ada dah, kata dia. Dia ingatkan dulu. Jadi esok Pak Bilal kena ingat Pak Imam kalau solat Jumaat. Sekadar ambil masa sekejap je. Sebab Jumaat kita ramai belakang, dia bawa sejadah masing-masing kan. Kena ingatkan. Tuan-tuan, pastikan tumit tuan-tuan selari dan sekata dengan garisan saf ataupun dengan tumit kawan sebelah, bukan mengikut sejadah. Tu kena faham. Ini PKP ni kita kena cakap bukan ikut sejadah. Jadi apabila itu imam tunggu sekejap tengok orang lain. Masa saya kat semayang Gambang lah, dia tengok sebelah pun semua kan. Imam baru sof kan, istaqimu wa'tadilu. Imam dia Allah, bila dia angkat atas kira Allah Akbar, semua sekali dah berdiri saf dah dalam saf. Ada yang berlaku tempat kita sini, imam kalau Allahu Akbar dia tak kisah orang belakang. Makmum, kadang-kadang makmum masih lagi belum berdiri tegak, belum stop yang lurus dan sebagainya. Ini kalau kita semayang berjemaah. Sebab tu konsep semayang berjemaah dia tidak sama dengan semayang kita bersendirian. Macam saya sebut lepas, kalau kita semayang kat rumah, kita rasa lagi kita ni berpangkat, sebab rumah kita yang besar, ada aircon, sejadah kita yang khas, Allahu Akbar kan. Usyok tu soal lain lah, tapi kedudukan diri kita. Tapi bila kita datang masjid, Islam mendidik kita agar sama rasa. Bila semua sujud, orang lain sujud macam aku sujud juga. Contoh begitu. Macam kita pergi haji umrah, pakai ihram putih semua. Apa tujuan dia? Untuk merendahkan diri. Dalam satu hadis Nabi SAW daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW kata apa? Kata Nabi SAW, tiadalah keadaan seseorang hamba yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dia melihat hambanya itu dalam keadaan sujud. Ini sujud ni. Tidak ada seorang hamba yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah melihat hambanya dalam keadaan sujud dengan meletakkan muka kepalanya di tanah
sama label dengan kaki, sebagai tamsilan tunduk patuh dan rasa hina seorang hamba kepada Allah. Ini kita sembahyang berjemaah. Sebab bila kita sujud, orang lain semua sujud, kan? Itu tanda rasa kehinaan kita kepada Allah sama semua. Ketika itulah Islam mendidik kita dengan solat berjemaah, membuang rasa keegoan, kedudukan, pangkat, harta dan sebagainya, tinggal kat luar pintu masjid. Jadi apabila balik, kan, saya dulu ada pengalaman seorang datuk. Datuk orang Bashar ni, kan, bila mesti ada satu tahun Ramadan tu buka puasa, kita pakai dulang, makan ramai-ramai, kan. Dia tak setuju. Dia bawa pinggan dia daripada rumah, kan? Bawa pinggan dia daripada rumah. Sanduk ambil tu, cedok, tak nak bercampur, kotor kata dia. Kotor. Dia kata begitu. Jadi kita ambil kesempatan. Memang kali pertama pelaksanaan makan berbuka puasa tu, iftar jama'i bulan Ramadan, makan dalam talam. Tujuannya apa? Sebab buka puasa dekat masjid bukan untuk melantak sampai kenyang. Buka puasa dekat masjid untuk menggalakkan orang semayang berjemaah. Kita Ramadan bagus dah puasa, tapi buka kat rumah. Bila buka kat rumah, bila kenyang sikit bersandar, nanti ada dulu semayang, kan. Betul, semayang sini-sini. Kalau semayang berjemaah lain juga, tapi tak sama pahala dengan semayang masjid. Maka masjid kita buat iftar jama'i. Buat iftar itu bukan nak suruh orang datang makan sampai kenyang, tak. Untuk supaya orang datang makan, buka puasa sama-sama, dapat doa sama-sama, istighfar sama-sama sebelum buka tu. Lepas tu dapat semayang berjemaah. Lepas tu kalau nak kenyang sampai tak bernafas, baliklah rumah. Tentu begitu. Kalau tak, terus duduk itikaf kat masjid sampai isyak, sampai tarawih. Itu tujuan kita buat buka. Tak nak. Tapi dalam tarawih tu kita ada tazkirah. Kita katakan makan dalam dulang ni sunnah Nabi, cara kita makan macam mana dalam dulang ni, apa semua gini. Kemudian dia dengar kuliah, berbagai-bagai ustaz datang kuliah, kan. Tahun depan Ramadan, dia pula yang promosi orang, jom makan dalam dulang. Sebab dia dah rasa nikmat makan dalam dulang ni, kan, cubit sama sikit, dia menghilangkan perbezaan taraf, tuan-tuan. Saya buat kat rumah saya, anak-anak saya kecil makan semua dalam dulang. Jadi orang rumah saya tak susah basuh pinggan banyak. Satu dulang. Dia makan 4 beradik, satu dulang. Cekut langsung sikit. Walaupun dia bergaduh, kita tak satu ekor ikan, letak satu ekor je. Dia cubit. Banyak ni apa? Dia tak apa, dia bergaduh. Budak-budak memang sifat dia nak makan banyak. Dia berbeza kalau kita didik dia makan dengan pinggan, satu pinggan seekor ikan, satu pinggan seekor ikan, satu ikan. Kalau dia dah biasa tu, bila dia makan dalam dulang, dia tak nak macam tu, tuan-tuan. Sebab dia rasa je dah banyak. Sebab itu makan talam ni sunnah Nabi. Dia mendidik kita, membuang rasa kehinaan pangkat kita ni, hilang, kan. Sama je, boleh makan sama, kan. Allah didik saya. Masa saya kerja awal-awal masuk JAKIM dulu, dekat pusat Serenti, saya terpaksa bercampur gaul dengan penagih-penagih dadah ni yang ada HIV positif, kan. Semua bercampur, kan. Campur. Mula-mula saya Allahu Akbar, tapi saya jumpa dengan ulama-ulama, tuan-tuan guru, jumpa minta nasihat. Dia kata, Zerol, Nabi Rasul yang kau sayang tu, kan, nak sampaikan Islam sampai menumpahkan darah suci dia dekat bumi Allah. Nabi nak sampaikan Islam pada orang kafir Quraisy yang belum beriman pada Allah. Nabi nak sampaikan Islam di saat kota Mekah diselubungi dengan kejahilan manusia menyembah patung. Bagaimana Nabi sabar, tabah sampai Nabi berhijrah, buka negara Islam, laksanakan Islam, bersebar Islam seluruh dunia, sampai kamu mengucap 2 kalimah syahadat ketika lahir. Takkanlah kamu nak sampaikan dakwah pada yang satu bangsa dengan kamu, satu agama dengan kamu, cuma dia rosak hati dia saja. Takkan kamu sudah kecewa tak mau sampaikan dakwah? Bila 2-3 orang guru-guru saya cakap macam gitu, tuan-tuan, menangis. Saya doa pada Allah, duduk buat kerja. Buatlah kerja walaupun kamu makan gaji dengan kerajaan, tapi Allah dah letakkan kamu itu ada hikmah. Kenapa?
Maka saya duduk dengan mereka makan minum. Orang takut, orang keluarga saya, kan pedaging dadah tu ada HIV apa semua, kan berjangkit kan, macam mana pula? Tak ada, saya kata. Kan? Saya boleh makan satu pinggan dengan dia, kadang-kadang suap mulut dia, apa semua. Jadi macam keluarga, jadikan mereka macam keluarga. Barulah kita akan rasa kemanisan kita berdakwah. Barulah kita rasa kemanisan kita dapat Islamkan 2, 3, 4 orang daripada kalangan orang bukan Islam dalam pusat serenti itu. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang merendahkan kita, merasa hina. Sujud ini merasakan kita hina pada Allah, dan kita mandang manusia sama kita. Esok kalau kita kaya macam mana pun, mati semua tinggal. Tak ada bawanya. Isteri yang kita sayang cinta pun, yang tiap hari panggil sayang, nak pergi kerja cium dahi salam, balik kerja sambut depan pintu cium salam, mati esok dia tak akan ikut sama kita dalam kubur, tuan-tuan. Tak. Tetap juga kita akan bersorangan dalam kubur. Ketika itulah baru kita sedar sembahyang kita, ibadah kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua sekali itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hadirin macam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu bila kita sujud ni, kan, Islam ajar kepada kita apa? So bila kita sujud ini, kan, kita kena rasa dalam hati kita pada Allah, ya Allah, hanya Engkau lah Tuhan yang layak aku sembah. Hanya Engkau lah ya Allah yang Tuhan yang layak aku takuti. Hanya Engkau lah pada ya Allah yang layak aku cintai. Tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Engkau ya Allah. Kalau kita sembahyang secara bersendirian, tahajud malam, sembahyang sunat, hajat dan sebagainya, kan, boleh saja kita memperpanjangkan sujud kita untuk minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang fardu jangan buat macam tu. Kan? Pak Imam nak usuknya pasal lama dia sujud, kan. Makmum ke belakang gelisah ni, mana Pak Imam tak Allahu Akbar ni, kan. Angkat-angkat kepala pun imam tak ada dah, batal wuduk rupanya Pak Imam. Kan, baik dah. Tu kan keadaannya. Maka jangan sujud lama-lama. Kita sembahyang berjemaah, belakang kita ni macam-macam orang. Kadang nak sujud lama, sembahyang bersendirian. Mintalah pada Allah ketika kita sujud. Maka apabila seorang hamba berhubungan dengan Allah yang maha besar, yang maha mulia, tentunya dia tidak akan merasa takut, gentar selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hikmah, tuan-tuan. Hikmah kita solat ini, apabila kita dah menyerah daripada Allah dalam solat, luar solat, yang seperti mana lepas saya sebut, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita tidak akan rasa kita di luar, kita akan rasa kita hidup bertuhan. Itu dulu. Orang yang solat, ketika nak solat ni, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dalam hati dia tu bergetar dengan Allah Maha Besar. Dia keluar daripada sembahyang, dia keluar daripada masjid, kan, dia akan rasa dia Allah akan bersama dengan dia. Itu Rabbani itu. Hidup rasa bertuhan. Selepas rasa Allah bersama dengan dia itu, dia nak buat apa Allah nampak, apa semua yang nampak, barulah akan lahir rasa dia takut, hanya takut pada Allah. Ini solat. Sebab itu jangan cakaplah kalau orang tak solat, Allahu Akbar, dia akan terdedah dengan segala bentuk kemukaran dan maksiat. Sedangkan orang solat pun buat dosa dan maksiat, apatah lagi orang tak solat ataupun orang yang tak jaga solat. Solat ikut sempat dia, kan, dia ingat Tuhan tu macam kawan dia, kan. Sempat aku sembahyang, aku datanglah, tak sempat, sorry lah, kan. Dia itu Allah bukan Tuhan. Masuk akal. Baik, tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan sambung lagi pertemuan kita akan datang dengan membicarakan hikmah ibadah-ibadah yang lain selain daripada hikmah solat. Tak habis lagi, sikit lagi sebenarnya ni saya nak habiskan, insya-Allah kita jumpa minggu depan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini mendapat manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim.
Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.